Tu, tak apalah. Ada juga wajah sembahyang sunat subuh tu punya besar dekat abang. Habis besar pada semua sunat lain. Tapi orang tinggal. Yang kedua sunat ba'diyah maghrib. Sunat ba'diyah maghrib kalau kita tinggal ni, malaikat dua-dua ni cukup benci kat kita, nampak tak? Dia takkan recommend kepada kita besok sebagai hamba Allah yang patut diberi ampun. Ni dua malaikat duk tulis ni saya cakap ni. Barang siapa meninggalkan ba'diyah sunat maghrib, dia membawa kebencian kepada Raqibun Atid. Ada hadis tu. Nampak tak ya? Syekh Abdullah Qari dia ada tulis kitab, dalam tu ada sebut. Ada sila buka muka surat 111. Hukum dan adab menziarahi Madinah, Madinatul Rasul. Macam mana adab untuk ziarah Madinah? Rasulullah SAW bersabda, "Man za'arani ba'da wafati faka'annama za'arani fi hayati," atau kama qala. Hadis riwayat Darul Qutni wa Tabarani. Barang siapa yang menziarahi aku setelah aku meninggal, dia kata Nabi, seolah-olah dia menziarahi aku ketika aku masih hidup. Itu dia. Jadi maknanya matlamat, bila kita berhijrah ke Madinah, bagi jamaah haji, orang yang mengerjakan umrah sekarang ni trend umrah banyak, maka bila kita ziarah Madinah ni bukan kerana bandar Madinah, kerana Rasulullah. Kita ziarah Madinah tu kerana Rasulullah, menziarahi Rasulullah, mengerjakan haji, mengerjakan umrah, menziarahi Allah. Tengok beza dia. Kena faham tuan, orang pergi buat umrah ni dia kena tahu matlamat dia. Orang buat kerja haji, buat kerja umrah, dia bukan pergi ziarah Kaabah. Pada hakikatnya dia menziarahi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sekali semua hidup. Sekali. Bukan banyak-banyak kali ziarah, sekali ziarah. Kerana kita akan ziarah Allah buat kali kedua, kekal selama-lamanya. Ziarah kita yang pertama di alam arwah, kita belum jadi jasad lagi, belum jadi tubuh kasar, masih dalam peringkat ruh. Itu ziarah yang pertama, ketika mengelilingi arasy Allah. Ada ayat ni dalam surah Al-Ahzab, ada sebut ayat ni. Jadi kita hijrah dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, menziarahi Allah, satu tempoh yang cukup lama. Allah saja yang mengetahui. Kemudian sesudah kita menziarahi Allah, kita pun turun mari ke bumi. Turun mari ke bumi, dan kita perpanjangkan lagi pertemuan kita yang kedua, menziarahi Allah ketika mengerjakan haji dan umrah sekali seumur hidup. Lepas tu kita akan ziarah buat kali ketiga. Ketiga ni ziarah jumpa atau tak jumpa, belum tentu. Bergantung kepada kita punya ma'rifah, akidah kita, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mentauhidkan Allah pokok dia, baru kita akan bertemu dengan Allah. Maka itu disebut Al-Quran Suratul Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang bercita-cita mau bertemu dengan Allah Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih dan jangan menyekutukan Allah dan peribadannya kepada lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenyataan yang disebut sebagai ziarah yang ketiga. Ziarah yang ketiga ni kita nak lakukan betul sekarang. Kita kena kukuh akidah kita, kukuh ma'rifah kita, kukuh kita punya tauhid. Dia punya checkpoint dia kubur. Masuk-masuk kubur ada dia punya checkpoint. Man rabbuka, itu dia. Tentu nak jumpa apa tak? Jadi sekarang ni kita ziarah Madinah pula. Ziarah Madinah menziarahi baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tu Nabi kata, barang siapa ziarah aku ketika aku mangkat, seolah-olah dia menziarahi aku ketika aku hidup. Sebab Rasulullah memang hidup dalam
kehidupan seorang mukmin Rasulullah hidup. Dalam kehidupan seorang mukmin Rasulullah hidup. Lihat dalam surah Al-Hujurat. Surah Hujurat. Allah kata apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ketahuilah, dalam kalangan kamu ada Rasulullah. Dalam majlis ini ada Rasulullah. Kita tak nampak lah. Atau tak kena jaga etika dan masjid ilmu, cara duduk kita. Maka tu seorang ulama besar, Syekh Mahmud Zin daripada Mesir, guru kepada Syekh Nuruddin Marbu' Al-Banjari. Kenal kan? Tok guru Syekh Nuruddin Marbu', salah seorang pada guru dia di Mekah, dia mengaji dulu. Syekh Mahmud Zaini, seorang alim. Dia tak mengaji mesti, dia mengaji di masjid Jami'. Ya. Dia punya ceramah, dia punya penyampaian, dia punya kendalian kuliah menakjubkan para alim ulama yang attend majlis dia. Dia begitu takjub, dia cukup kemah. Pengambil di babi tanya dia, tuan mengaji di universiti mana? Nampak? Anta min aini jami'ah, hangi daripada jamaah mana? Jami'atun ismun nakirah tadullu alaihi ismul muannas betina. La dia kata, aku bukan daripada jami'ah, aku daripada jami'. Jami' ni mesti, jami' ni dalam bahasa Arab jantan. Jami'un, jantan. Jami'atun betina. Nampak? Tak sama kan? Dia kata jami'ah dengan jami'atun tak sama tau, dia kata. Ya? Aku mengaji di jami', aku tak mengaji di jami'ah. Pasal apa ni jami'? Jami' udah adab tertib pak. Tuan-tuan duduk. Orang nak ngaji dalam masjid, dia banyak dia punya kelebihan etika. Tuan-tuan duduk dalam masjid, rumah Allah, satu. Kedua, tuan-tuan duduk dengan i'tikaf, dua. Yang ketiga, tuan-tuan duduk dengan ayat semayang, dia. Nah? Dan dikelilingi oleh para malaikat. Dia nampak tak? Itu yang berkat dia lebih. Ilmu dia manfaat. Ngaji jamiah mesti je lah. Yang mana duduk kena kencing tak basuh. Masuk ngaji. Pensyarah duduk di bawah, dia duduk di atas. Auditorium dia di atas. Anak murid duduk atas. Tok guru duduk di bawah. Dia tak? Semua jamiah duduk di tak? Dia tak? Maka tu mengaji di jamiah lebih berkat daripada mengaji di jamiah. Itu maksud. Faham Nah, itulah. Ini jawabnya. Ya, Syekh Mahmud Zaini, salah seorang ulama besar daripada Mesir yang mengajar di Qura pun dia mengajar, di Jami'atul Madinah pun dia mengajar. Hebat, orang dia hebat. Itulah, itu di antara kita sebut sikitlah kelebihan ulama, ya. Baik. Kemudian kita lihat di sini sabda Rasulullah, man wajada sa'atan wa lam ya'ud ilayya faqad jafani. Barang siapa yang memiliki waktu luang dan tidak mengunjungiku, dia telah bersikap kasar terhadap aku. Itu dia. Kita ada di Madinah, kita ada di Mekah buat kerja haji, sudah disusun atur. Dengan begitu jelas kita ziarah Madinah. Itu artinya menziarahi Nabi SAW. Ya, maka Rasulullah, barang siapa yang ada ruang di Mekah 40 hari, 35 hari dah cukup pada buat kerja haji. Ya, bukan dia nak pergi jalan kaki, ada kenderaan pula lagi. Tambah jamaah Malaysia ni manja lebih daripada jamaah lain. Semua bergerak kena ada bergerak dengan kenderaan. Ya. Kalau kira jemaah haji kita tengok daripada Turki, daripada setengah bahagian daripada Indonesia, ya,
Mereka berjalan kaki tau, daripada Arafah, pergi Muzdalifah, pergi Mina, balik Mekah lagi, berjalan kaki. Memang hukum dia begitu pun, afdal dia jalan kaki. Malaysia lah, orang Malaysia lemak, nak bas aircon lah. Nah, tak ada bas tak mau. Tu dia. Tu lah. Semua bergerak dengan baik kita ni. Menyalahi adab yang begitu murni, mengikut adab ziarah untuk mengadakan haji ziarah. Macam kita pergi masjid lah kan, sopa. Jadi maka tu dia kata kita dah punya masa cukup, ada kenderaan, tak mau ziarah. Sebab betul ada jemaah yang, ini pengalaman saya lah dalam memimpin jemaah haji sama ada dalam pakej tabung haji ataupun dalam muasasah, sudah biasa dengan membawa jemaah haji. Kerana mereka perangai mereka kelaku mereka yang kalut, yang sibuk sikit lah. Orang korporat ni, orang niaga ni, dia nak ziarah Madinah, dia punya segan. Dia kata dia ziarah Madinah ada kena-mengena dengan bab haji. Dia tanya saya, dia kata ziarah Madinah ni ada kena-mengena dengan haji. Dia tahu tu, tapi dia tanya, memang tak ada kena-mengena dengan manasik. Dia tak masuk dalam manasikul hajj, tapi dia bukan tanggungjawab peradaban yang diletakkan etika di atas para jemaah haji. Nampak tak? Kita kena ziarah Rasulullah dulu. Rasulullah kita kena ziarah dulu. Nampak tak? Ketika berlaku fitnah Aisyah, ada fitnah ayat kalalah, berkenaan dengan Aisyah dengan fitnah, dituduh dia telah berlaku serong dengan seorang lelaki yang bernama Sufyan. Ketika hilang dia punya rantai mai, dia duk cari rantai mai, dia pun terlepas dari rombongan, Rasulullah pun dia terlepas, tinggal dia seorang. Jadi ada seorang lelaki tolong bawa Aisyah pulang. Dia tahu ibu mukminin, isteri Rasulullah, tak kena fitnah orang munafik buat fitnah. Sehingga Rasulullah pun tertekan, Rasulullah tertekan, Abu Bakar As-Siddiq pun tertekan, bapa mentua, bapa, suami, Rasulullah tak kata apa. Akhirnya turun ayat-ayat kalalah dalam Quran. Turun ayat kalalah ni membersihkan nama Aisyah. Dia Aisyah tidak ada. Terus bapa dia kata, Abu Bakar kata dekat Aisyah, kamu kena berterima kasih kepada Rasulullah. Nampak? Dia jawab apa? Tak, aku akan berterima kasih kepada Allah. Dia tak faham. Nampak? Aisyah pun tak faham ni. Dengan kerana Rasulullah dah turun ayat ni, selesai fitnah tadi ni. Kalau bukan kerana Rasulullah, tak akan turun ayat untuk menyuci, bersih ataupun menghilangkan fitnah. Ini faham dia. Jadi kita kena tengok Rasulullah dulu. Kalau orang tanya saya, kita nak buat haji, yang mana baik? Kita buat haji dulu ke kita terus ziarah Nabi dulu? Mengikut etika adab, menziarahi Rasulullah dulu. Nampak tak? Sebab Rasulullah lah, melalui baginda lah kita boleh kenal haji, boleh kenal Kaabah, boleh kenal Islam. Nampak tak? Antara dua. Kalau kita mengaji bab tauhid, bab sifat 20, cuba buka dalam kitab Aqidatul Najin, kitab Durus Samin, kitab Sa'ad. Kalau buka dua kitab ni kita akan jumpa. Dia kata antara la ilallah Muhammadarullah, Muhammadar Rasulullah tu lebih penting, lebih utama daripada la ilaha illallah. Kenapa? La ilaha illallah tu pun Rasulullah bawa. Kalau Rasulullah tak bawa ke kita, kita pun tak kenal kata la ilaha illallah. Nampak tak? Cuba buka dalam Aqidatul Najin, buka dalam Durus Samin, kita besar sikit lah, kita mengaji dah sifat 20 tu. Maknanya Muhammad Rasulullah tu penting. Wa anna Muhammad Rasulullah tu ada lebih penting daripada asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kena asyhadu Allah dulu untuk mengesahkan kita punya Islam. Nampak tak? Itu penting dia. Sebab la ilallah itu siapa bawa? Mengaji sikit lah kalau kita tengok dalam fa'lam annahu fa' tu apa kedudukan mengikut dalam tata bahasa Arab. Kalau orang mengaji makna kata bab tafsir Al-Quran ni, dia kena tahu lah fungsi fa yang ada di awal tu apa dia. Fa'lamu kita terjemah tak boleh lah. Maka ketahuilah. Cakap tu tak jadi. Fa tu saja. Nak terang fa tu saja dua muka. Kitab dia nak mengaji tu faham. Makna kata ketahui, kamu ketahui tadi melalui sunnah, melalui Rasulullah. Itu dia.
melalui perlakuan sahih daripada hadis Nabi. Itu fard. Menunjuk kepada syarat. Kena faham gitu sampai tahap tu lah yang kita nak kena faham sungguh-sungguh. Jadi maknanya ziarah Rasulullah ni macam tu lah. Ada yang kata tadi, kalau tak ziarah tak apa ke? Ada juga yang tanya aku tu, Ustaz, saya sibuk nak balik ni, ada urusan penting ni, jadi kalau tak ziarah tak apa ke? Hang tanya juga aku apa? Nampak? Saya kata kat dia dulu ni, saya bawa dah hadis, dia bawa makna hadis tu. Nabi kata, barang siapa yang ada waktu lapang, luang, semua waktu-waktu dunia ni kita yang tok sendiri, bukan syarat tok dia dah. Maka dengan kerana tu, bila ada lapang, ada kemudahan, maka kita kena ziarah Nabi. Kalau tak ziarah Nabi, seolah-olah kita bersikap kasar kepada Nabi. Nampak? Kita duduk mari Masjid Al-Badawi ni, sebelah ni rupa-rupa kita. Tak pernah singgah rumah apa-apa dia kata dah. Ni dia kata budak ni dia duduk main masjid selalu, orang tahu tak? Aku duduk nampak kata dia tak singgah kat aku. Nampak? Apa kata dia? Biadab tu bahasa macam tu lah kita dengan Nabi lebih lagi. Demi Allah, demi ibu dan bapakku ya Rasulullah. Ini bahasa sahabat. Sahabat kalau nak depan nak buat perlakuan apa-apa depan Nabi, bagi sebut demi ibu dan bapakku ya Rasulullah. Maknanya kau lebih daripada ibu dan bapak aku lagi. Itu dia. Nampak tak? Ini hadis tu bagi kita baca hadis. Baru kita akan nampak kenyataan yang begitu besar dan begitu jelas. Sambung. Jadi jangan pandang kecil, salah seorang daripada ulama besar Kedah dah meninggal. Salah seorang daripada guru saya lah, sebab dia rujuk kat dia. Apa-apa hal Profesor Dr. Abdul Aziz Hanafi, kena kan? Dia tak ada ganti lah. Nak cari ganti sampai hari ni tak ada. Tak ada ulama Kedah yang duduk tempat dia lagi, punya alim. Dia cakap dengan makam Nabi tu dari mana? Ya Rasulullah, cik man, cik, itu dia. Macam cakap mak bapak tu, ya Rasulullah, ni cik mai ziarah Rasulullah. Nampak tak? Cik rindu dekat Rasulullah. Nampak tak? Lah ni cik nak balik. Cik dah habis ziarah, cik nak pergi Mekah ni, nak buat kerja haji. Ya Rasulullah, redha na, izin na, segala ilmu yang cik dapat tu dia. Dia cakap pasal tu. Saya pun tiru dia. Dia bagi tahu Ustaz cakap cik lah. Ya Rasulullah lebih pada ibu dan bapa kita. Kita manja dengan Rasulullah, kita dekat Rasulullah. Nampak tak? Itu artinya. Mana ada dalam doa wahir tu? Bahasa dia bawa bahasa dhamir nafs. Cik tu bahasa dhamir nafs cukup tinggi, nampak? Aku satu lagi cukup tinggi tu. Nampak tak? Kalau kita jumpa kawan dia orang cakap aku hang, maknanya dia berdekat sangat tu. Ada orang cakap dengan saya, aku tak nampak hang lama orang Nabi. Dia panggil dia kata awak, dia tak panggil ustaz, dia panggil hang. Awak ustaz, awak dia tu siapa? Dia ni dengan aku duduk berlari dalam parit dulu hangga. Lekeh aku dia tahu, baik aku pun dia tahu, lekeh dia pun aku tahu, baik dia pun aku tahu. Jadi kami dah begitu dekat sangat dalam parit. Aku dengar aku sakit, dia terpa sampai. Dengar aku apa dia terpa sampai. Dia telefon aku dulu, tu dah perlu nampak. Minta lah tolong, dia tanya aku dulu. Maka tu kami hang aku dekat sangat no? Kita kata dekat sangat lah tau. Maka tu dia jumpa ke aku, dia cakap dengan saya, hang aku tak macam apa kan, lain sikit. Macam tu lah kita dengan Rasulullah kena lebih lagi. Boleh tak saja saya sebut betul lah. Contoh kata begitunya. Baik, barang siapa yang bermaksud untuk menziarahi Madinah, sebaiknya dia banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW selama perjalanan. Apabila ia telah melihat tembok atau pepohonan yang ada di Madinah, sebaiknya dia membaca doa berikut ini. Allahumma hadha haramu rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amna minal azabi wa su'il hisab. Ya Allah, tempat ini adalah tanah haram Rasulmu. Jadikanlah ia sebagai pelindung bagiku dari neraka, pemelihara daripada azab dan hisab yang buruk. Itu dia mana?
Imam Hanafi selawat sehari kepada Nabi 5,000 kali. 5,000. Ya, selawat 5,000. Ya. Syekh Tuk Guru Imam Ghazali. Tuk Guru Imam Ghazali, ya. Dengan Rasulullah, dia punya mulut selawat dia pada pagi hingga ke malam. Tak tahu banyak mana. Ya. Setiap gerakan dia selawat. Dia bertemu Rasulullah pergi dengan kubur Nabi ni, keluar tangan daripada kubur makam Nabi tu. Ini siapa cerita? Dr. Muhammad Abdul Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama Syria yang mati kena bom. Dia tulis dalam kitab dia, saya baca, ya. Dia kata Imam Ibnu Rifa'ah Malik Al-Juwaini, dia pergi depan makam Nabi, dia bagi salam dekat Nabi, dia berhenti, dia bagi salam, keluar tangan salam dengan Nabi. Ni ada cerita baru lagi ni daripada Haji Jamil ni. Abang kata budak perempuan, budak perempuan hanya pergi tengok apa Nabi punya apa sorban kan ada pertunjukan di Kuala Lumpur ni. Dia petunjuk barang-barang Nabi, pedang Nabi, ada sorban. Buat dalam cermin, dia pergi tengok sorban tu, keluar tangan daripada sorban tu, salam dengan dia. Pingsan pula tu, mana Haji Jamil dah. Dia kalau bohong, saya bohong. Yang dengan dia pun orang dekat dengan dia tu, yang jadi tu orang dekat dengan dia. Ini cerita betul dia. Tahu tak? Keluar tangan, salam. Saya teringat pula, oi, budak ni punya makam macam juga Ibnu Rifa'ah tu. Ibnu Rifa'ah orang ni ulama besar tu, guru Imam Ghazali. Ya. Keluar tangan salam dengan dia, ya. Hebat, ya. Kita seorang-orang boleh mimpi Rasulullah pun jadi, no? Boleh mimpi Rasulullah, tidak. Mau mimpi Rasulullah, buat selawat sehari 1,000 kali. 1,000 kali paling kurang lah. Baik keruk satu hari 1,000 kali. Memang boleh punya, tak ada masalah, ya. Memang boleh, sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca lagu tu lah. Baca lagu tu. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, atau wa sahbihi wa barik wa sallim. Baca lagu tu 107 minit. Cuba ni kali, ya. 107 minit. Nah, kalau kita lazim biasa hanya dapat kita capai 1,000, hanya sampai 50 minit saja. 1,000 salawat Nabi 50 minit. Allah lama mana? Kena si kandang sejam lebih. Dia lah. Bertolak pergi sejam lebih duduk dengan kedai kopi, ya. Selawat tadi. Insya-Allah tuan-tuan. Ya. Nak lagi kembali lagi. Baca surah Inna A'tayna malam Jumaat 300 kali. Boleh tak? Habis Aisyah dah tak nak kerja apa, nak tidur menjanji lah. Nak tidur menjanji tu. Jangan lepas tu pula pergi tengok bola, tak boleh. Lepas tu mau pergi tidur. Baca surah Inna, surah Al-Kawthar 300 kali, ya. Nak baca lagu mana? Baca dalam sembahyang lah. Kalau duduk lagu ni 10 kali ni nak. Nampak tak? Iblis main cucuk sana, main geletek sana, nampak tak, ya? Tu, dia main lubang hidung, dia main lubang jubuk. Itu dia. Ini betul ya ni. Iblis nampak dekat Nabi. Nampak tak? Umat kamu kalau duduk berzikir, aku nanti main lubang hidung dia dengan lubang jubuk dia. Nampak tak? Pengambil diri nak. Nampak tak? Tu lah. Tu dah. Tu. Jubuk ni ada kena-mena dengan jari. Jari ni ada kena-mena dengan otak kepala, tau tak? Jangan buat main. Jubuk kita tu ada kena-mena dengan 5 jari. Ni ujung jari. Ujung jari ni pun ada hubung kait dengan saraf otak. Jangan pandang rendah jubuk tu lah. Tinggi nilai dah. Lah hubung kait. Yang tu dia biru tu. Orang telan apa? Telan jarum. Telan jarum kena tulang, buang dia ke mana? Ambil belacan, lombok ni jubuk. Dan ni keluar. Betul. Apa kena dengan jubuk? Hampir tanya lah orang pakar aurat, pakar saraf ni. Tanya ulama. Dia beli abang begitu je lah. Ya.
Angkat tulang ikan nak keluar macam mana? Tetelan jarum nak keluar ke mana? Ambil belacan tu je lah, dia longok di jubur lah, duduk sini keluar jarum. Nampak? Rupanya ada kena dengan jari, ada kena dengan saraf pada. Dahsyat. Tu lah, tu bunyi kan. Perkataan dubur ni sampai zikir mana dia kata, ya, hendaklah kamu zikir Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna fi duburi salah. Nabi kata dekat siapa? Mu'adz bin Jabal. Fi duburi salah. Dubur salat dia apa? Bagi salam. Sebelum bagi salam lah. Sebelum bagi salam, bacalah dalam tahiyat itu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah suruh buat. Itu penting tu. Saja kita kait semua tu, sebab tuan-tuan nampak dia punya kelebihan. Sambung. Sebelum memasuki Madinah, sebaiknya dia mandi di sumur Harrah, memakai minyak wangi dan mengenakan pakaian yang paling bersih. Ketika memasuki Madinah, sebaiknya dia berjalan dengan penuh kerendahan diri dan ta'zim. Selain itu, sebaiknya dia mengucapkan sumur Harrah ni pun tak ada arah, bertutup, ambil tutup lah, tak pakai ya, tak bagi orang pakai ya. Sumur Harrah ni bila dia buka, dia pun pakat mandi boleh. Ya. Bukan kata lagi hak perempuan apa siapa. Nampak? Ya Allah. Ya. Saudi kata haram tapi duduk dia tengok. Boleh dia faham juga. Dia berdiri haram. Lagi lama dia kata haram, lagi lama dia buat tengok. Nampak? Dengan dia sekali, dia tutup kalau tutup betul telaga tu. Tak pakai lah. Satu sumur apa ni, sumur tua di Mekah. Lah kata dia buka balik, kena bayar, apa nak masuk kena bayar. Dia bagi etika pula, nak kena pakai kain, nak kena tutup aurat apa nak masuk. Sekarang ada ni dia buka di Mekah sumur tua. Nabi balik pada Mi'raj, Isra' Mi'raj. Sebelum Nabi masuk Mekah, Nabi singgah di sumur tua tu, di Bi'rul Tua, Nabi mandi situ. Lepas mandi tu baru mandi Madinah, baru masuk Mekah. Itu dia lah. Itu dia lah. Baik. Sambung lagi. Ya. Sebelum masuk Mekah, dia mandi di sumur Harrah, pakai minyak wangi, mengenakan pakaian yang paling bersih. Ketika masuk ke Madinah, sebaiknya berjalan dengan penuh rendah diri, ta'zim, sebaiknya mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Cukup bagus doa ni ya. Doa ni kalau kita nak masuk, nak mula majlis ilmu pun boleh, kita nak baca kitab pun boleh, kita nak keluar pergi perang pun boleh, kita nak keluar pergi dakwah pun boleh, kita nak pergi satu urusan yang perlu kepada perbincangan musyawarah pun, kita baca doa ni dulu ya. Dalam mesyuarat, kalau pengurusi mesyuarat, masuk doa ni ya. Sebelum nak mula mesyuarat, bismillah, alhamdulillah, salawat Nabi, baca yang ni, Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bahawa Allah ini a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. InsyaAllah jalan mesyuarat selamat, semua elok. Nampak tak? Tak berlambung nak kursi meja apa semua. Nampak tak? Dalam parlimen patut kena baca yang ni ya. Wakil-wakil parlimen Islam tu, MP Muslim tu patut kena baca ni dulu sebelum nak bentang rang undang-undang ke, sebelum nak taja apa nama, mana-mana rang resolusi ke, atau perbahasan ke ya, atau menjawab soalan-soalan ke, kita kena mula yang ni. Tapi tak ada, kita tengok tak ada seorang pun. Kita masuk wakil-wakil PAS pun tak baca ya. Ini penting ni ya, kita nak ambil kira baik. Jadi dengan nama Allah ya Rasulullah, berdasarkan kepada agama Rasulullah, ya Tuhanku, masukkanlah hamba ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula hamba ke tempat yang keluar yang benar, dan berilah kepada hamba di sisi kekuasaan yang dapat menolongmu. Silakan dengan segala hormat muazzin untuk mengumandangkan azan. Silakan. Tak apa-apa pun tak apalah, tampil ke depan.
Dah azan. Bolehlah seorang sampai ke depan azan, silakan. Alhamdulillah. Silakan tuan, silakan. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala ba'du. Jadi setelah dia baca ini zikir doa ni Rabbi, ya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ni Rasulullah baca ketika meninggalkan Mekah, ketika nak hijrah pada malam tu. Malam nak hijrah tu Nabi baca ayat ni turun kepada Nabi, ayat ni turun. Tapi Allah suruh Nabi hijrah dengan melalui ayat ini. Dia tak kata lagu Nabi-Nabi lain, Rasul lain, dia suruh pergi tu suruh hijrah. Musa, ya, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, ya, Allah perintah mereka suruh hijrah. Maka dia ini muhajirun ila Rabbi, itu bunyi ayat itu, aku hijrah kepada Tuhan aku. Tapi Nabi Muhammad dah, Nabi Muhammad Allah tak kata hijrah, tak suruh, tapi Allah bawa dalam bentuk ini. Nampak tak? Ayat ni, Rabbi adkhilni mudkhala, macam doa minta kepada Allah, ya. Masukkan dengan masuk yang benar, masuk dengan Madinah dengan benar. Keluarkan dengan keluar yang benar, keluar daripada Mekah pun keluar yang benar. Nampak tak? Dia memberi arti bahawa dia kena hijrah tu, Rasulullah hijrah tu. Dia turun ayat ni. Nampak ya? Baik. Setelah itu sebaiknya dia menuju Masjid Nabawi, lalu memasukinya melaksanakan salat sebanyak 2 rakaat di samping mimbar. Mimbar di samping mimbar tu dekat dengan Raudhah, taman syurga. Yang berebut orang nanti duduk. Itu pun sama juga, berebut masuk taman syurga Raudhah. Balik habaq kita, Ustaz, saya dapat duduk lama sampai 3-4 jam dia duduk. Tanya pula, dapat apa?
Tak ada apa lah. Yang duduk 3-4 jam tu dapat apa? Maknanya dia tahu bagaimana duduk tu. Ya. Taman syurga. Kena baca lah hadis tu habis. Jangan baca keratnya. Nabi kata lagi, barang siapa yang berjalan apabila dia bertemu taman syurga, hendaklah dia masuk ke dalamnya. Nampak? Oh, sahabatnya ada lagi taman syurga lain. Ada. Apa dia taman syurga tu? Majlis ilmu, majlis zikir, taman syurga. Ni taman syurga tuan-tuan ni. Nampak? Tuan-tuan berada di taman syurga, raudah lah sekarang ni. Masjid kita ni jadi raudah, raudatul jannah. Nampak tak? Matilah tuan-tuan kalau kita mati pejam mata Allah ni. Taman syurga kubur ditunggu kita. Nampak tak? Orang duk siap bagi mandi kapan kita apa semua. Kubur kita yang dah jadi taman syurga. Garanti. Pasal Nabi kata, bukan saya kata. Nampak tak? Nah, maknanya kena cari macam ilmu lah. Balik daripada Madinah tu, dia punya apa je? Kita perpanjangkan. Ya, dia punya ruh Raudatul Jannah tu di majlis-majlis ilmu ni balik tak ngaji. Macam mana? Balik tak ngaji. Itu kan? Itu je. Ini yang jadi masalah. Sebab kita tak tanya, kita tak ambil tahu, dan kita tidak mencari rahsia apa dia Raudatul Jannah. Ya. Sembahyang dalam Raudatul Jannah di luar sama aja 1,000 juga. 1,000 kali lebih daripada tempat lain Nabi sembahyang tempat lain Nabi kata masjid aku. Sama. Dalam tu pun 1,000, di luar pun 1,000. Bukan dalam tu 10,000. Apa yang lebih dalam tu? Tempat tu mustajab doa. Mustajab doa. Majlis ilmu mustajab doa tuan. Sekarang kalau tuan-tuan ada doa kan, saat ni bila kita berehat tuan-tuan minta baca doa. Ya. Kalau tuan-tuan ada doa apa-apa hajat besar masa duduk mengaji itu untuk minta, ya Allah apa-apa. Ambil lah 1 minit minta apa. Makbul. Makbul doa tu kan. Nampak? Ya. Oh, tinggi tu. Majlis ilmu. Sebab malaikat dulu tunggu lah ni. Malaikat di atas buka sayap di atas kepala kita. Sayap rahmat ni. Ya. Dengan penuh rahmat kepada kita, dengan banyak rahmat yang turun kepada kita. Di samping mereka mengaminkan doa orang yang menuntut ilmu. Itu dia, nampak tak? Itu kelebihan dia. Ya. Sambung. Sebaiknya dia menjajarkan bahu kanannya dengan tiang mimbar dan menghadap ke pilar yang di sebelahnya terdapat kotak. Dengan begitu lingkaran yang ada dalam kiblat masjid berada di hadapan kedua matanya. Itulah tempat berdiri Rasulullah. Mihrab Nabi, mihrab Nabi yang ada sebelah mimbar itu mihrab Nabi lah. Ya. Sementara itu meraba dan mencium dinding bukanlah bahagian daripada sunnah. Belum saudara duk main telefon lagi tu. No. Saya duk baca kitab ni, baca lah kitab. Ustaz baca tu, ikutlah. Tu saya abang etika ilmu tu. Kena faham lah. Kalau kita rasa kadut sibuk sangat, kita tinggal ke majlis. Lebih baik daripada kita mencemar. Rosak amalan kita batal. Ambatan kita sebenarnya batal tau. Sebab kita menghadapi Rasulullah. Majlis ilmu tu majlis Rasulullah. Profesor Hamka tegur satu orang. Nampak? Pasal duduk sembang. Hang menghina Rasulullah tau dia kata. Bila hina Rasulullah, batal amalan kamu. Ayat di mana? Ini kat suratul Hujurat. Angkat suara pun tak boleh. Ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara lebih daripada suara Nabi. Nampak tak? Apa jadi? Ahbata a'malukum wa antum la akan batal amalan-amalan kamu semua, kamu tak sedang. Nampak tak? Habis sembahyang kita sembahyang tidak tak dapat apa. Kosong. Pasal kita menghina majlis Rasulullah. Faham? Ya. Jadi apabila Tok Guru dia baca kitab ni, sebab tu saya tak mengaku lain mengajar apa dalam kitab dia. Ya. Kerana nak jaga martabat majlis ilmu supaya tuan-tuan dapat fadilah dia. Faham tak? Ya. Tu saya tegur tu bukan saya nak marah, tak tu pasal. Nak manfaatkan supaya kita tak rugi, sayang. Unsur dia sayang. Nampak tak? Sayanglah. Kita sebut kan, ya? Ada masa lapang waktu sembahyang sunat subuh, sunat subuh.
Masuk main sembahyang sunat subuh jamaah, dia boleh menemu di luar lagi. Duk tunggu untuk bila qamat. Tinggal sembahyang sunat tu. Dia habang ada lebih baik masuk dalam sembahyang sunat. Sayang dah. Sayang dua. Aku sayang kat hang dan aku sayang ibadat hang tu rugi. Nampak tak? Baru masuk di sembahyang malu-Allah. Tapi walaupun bukan kerana Allah, dia sembahyang kerana saya, dia. Tu, tak apalah. Ada juga wajah sembahyang sunat subuh tu punya besar dekat abang. Habis besar pada semua sunat lain. Tapi orang tinggal. Yang kedua, sunat ba'diyah maghrib. Sunat ba'diyah maghrib kalau kita tinggal, ni malaikat dua-dua ni cukup benci kat kita, nampak tak? Dia takkan rekomen kepada kita besok sebagai hamba Allah yang patut diberi ampun. Ni dua malaikat. Duk tulis ni saya cakap ni. Barang siapa meninggalkan ba'diyah sunat maghrib, dia membawa kebencian kepada Raqibun Atid. Ada hadis tu. Nampak tak ya? Syekh Abdullah Qari dia ada tulis kitab, dalam tu ada sebut. Ada orang bertanya, kata mana hadis tu? Buka kitab sekian-sekian yang ditulis oleh Syekh Abdullah Qari. Cicit pada Tok Kenali. Nampak tak? Nah, pergi tengok sendiri. Itu bahasa lah. Baik, faham Kemudian sebaiknya dia mengucapkan, nanti kita baca ala salam di Nabi Rasulullah berada ni. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Amin Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Safwatillah. Assalamu alayka ya Khabiratallah. Assalamu alayka ya Ahmad. Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ya Aqib. Assalamu alayka ya Bashir. Assalamu alayka ya Mudaththir. Assalamu alayka ya Tahir. Assalamu alayka ya Tahir. Assalamu alayka ya Tahru. Assalamu alayka ya Akrama waladi Adam. Assalamu alayka Rasulullah Rabbil Alamin. Ya Rasulullah Rabbil Alamin. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ya Khatiman Nabiyyin. Assalamu alayka ya Fatihal Khair. Assalamu alayka ya Fatihal Bar. Assalamu alayka ya Nabiy Rahmah. Assalamu alayka ya Sayyidal Ummah. Assalamu alayka ya Qaidal Ghurril Muhajjilin. Assalamu alayka ya Ahlil Baitika alladhina adhaba Allahu anhum ar-rujsa wa tahharhum tathira. Assalamu alayka wa ala ali baitika tayyibin wa azwajika tahirat ummahatil mu'minin. Jazakallahu anna afdala ma jaza nabiyyan an qaumihi wa rasulan an ummatihi. Wa sallallahu alayka kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. وصلى الله عليك في الأولين والآخرين أفضل وأكمل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر ما صلى على أحد من خلقه كما استنقذنا بك من الضلالة والبصرنا بك من العماية وهدانا بك من الجهالة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخريرته من خلقه. وأشهد أنك قد بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدنا عدوك وهديت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين. وصلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين wasallama wa karama wa syarafa. Ini antara susunan yang disusun oleh para ulama. Antaranya yang susun ni Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i susun ni. Ni yang kita baca ni Imam Ghazali ambil daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi jaranglah kita dia ada kitab dia ni, ada kitab dia yang susun selawat-selawat atas Nabi, termasuk dengan nulis salam kepada Nabi ni. Ada juga di Mekah, tapi dia nak dia lagi jual dadah, nak beli. Ya, saya pergi cari ada
Dia buat dulu tangan kat saya. Tak ni dia ragas tangga ni di atas tu. Bawa turun. Siapa dia kecil, bukan pesawat dah. Kecil. Ya. 30 rial. Saya nak kitab tu lah, Imam Syafi'i punya, ya. Yang ni lah. Dalam tu ada lah selawat ni. Selawat-selawat yang ni ada macam-macam selawat yang disusun oleh Imam Syafi'i. Salah satu yang di sini yang ada di di sini, kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ayat itu Imam Syafi'i yang karam. Kita payah bawa dalam tahlil, ya, dalam tahlil, ya, kita bawa, ya. Itu lazim. Makna dia kalau kita lihat di sini, semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai Rasulullah, semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai Nabi Allah. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai orang kepercayaan Allah. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai kekasih Allah. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai makhluk terbaik Allah. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai pilihan Allah. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai Ahmad. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai Muhammad. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai Nabi terakhir. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai kesucian. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai orang yang suci. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai anak Adam yang paling mulia. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai utusan Tuhan semesta alam. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai pemimpin para utusan. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai penutup para nabi. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai pembuka kebaikan. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai pembuka kebajikan. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai Nabi Rahmah. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai pemimpin ummah. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu wahai panglima ummah yang memiliki wajah, tangan dan kaki yang bersinar. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu dan kepada ahlul baitmu yang Allah telah menghilangkan kotoran daripada mereka dan menyucikan mereka sesuci mungkin. Semoga kedamaian selalu terlimpah kepadamu dan kepada ahlul baitmu yang baik serta isteri-isterimu yang suci, ibu-ibu kaum mukminin. Semoga Allah membalas semua atas nama kami dengan balasan yang paling baik yang diberikannya kepada seorang Nabi, atas nama kaumnya, dan seorang Rasul atas nama umatnya. Semoga Allah melimpahkan salawat kepadamu setiap kali orang-orang yang ingat mengingatmu dan setiap kali orang yang lalai lupa mengingatimu. Semoga Allah melimpahkan salawat kepadamu di atas orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian dengan sebaik-baik, sesempurna, setinggi-tinggi, seagung-agung, seharum-harum dan sesuci-suci salawat yang dilimpahkan kepada seorang di antara makhluknya, sebagaimana dia telah menyelamatkan kami denganmu dari kesesatan, membuka mata kami denganmu dari kebutaan, dan memberi kami petunjuk denganmu dari kebodohan. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahawa Engkau adalah hamba-Nya, Rasul-Nya, orang kepercayaannya, orang terbaiknya, pilihannya di antara makhluknya. Dan aku bersaksi bahawa Engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati ummah, berjihad melawan musuhmu, memberi petunjuk umatmu, dan menyembah Tuhanmu hingga datang kepadamu kematian. Kerana itu semoga Allah melimpahkan salawat kepadamu dan kepada ahli baitmu yang baik dan suci, melimpahkan kedamaian kepadamu, memuliakanmu dan menghormatimu. Itu dia, ya. Begah besari Dewan Musalla kita ni, ya. Semua anggota, semua juzuk yang ada dalam Dewan Musalla kita tadi ini, ya, turut sama berselawat. Kita tak dengar lah, kita tak dengar, ya, sama-sama berselawat. Itu kita kena baca tu yang kita baca tadi. Apabila dia telah memberi wasiat untuk menyampaikan salam, sebaliknya mengucapkan Assalamualaikum min fulan. Fulan ni sebut nama. Assalamualaikum min Haji Mahmud. Sebutlah, ya. Begitulah. Kita sebut begitu, ya. Ya. Kalau kita sebut Assalamualaikum min ashabi, ya. Humus salamu alaik. Ya. Aku sampaikan salam kepadamu dari para sahabatku yang memberikan salam kepadamu pun boleh.
Boleh juga. Cakap Melayu tak apa, tak reti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salam ini juga daripada segala taulan sahabat-sahabat hamba yang titip-titipkan salawat kepada Tuhan ya Rasulullah pun boleh. Boleh belakang. Ya. Kemudian sebaiknya dia mundur sekitar 1 hasta dan mengucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq kerana kepalanya berada di bahu Rasulullah, sementara kepala Umar Al-Khattab berada di bahu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sebaiknya dia mundur sekitar 1 hasta mengucapkan salam kepada Al-Faruq. Faruq ni Umar. Faruq ni Al-Umar, Umar Al-Khattab. Ada pun ucapannya, Assalamualaikum ya wazir Rasulullah SAW al-mu'awinaini lahu ala al-qiyami bid-din madama hayal qa'imin fi ummati ba'dahu bi umuri din yattabi'ani fi dhalika atharahu wa ya'malani bisunnatih fajazakumullahu khairan ma jaza' wazzara'a nabiyyi ala dinih. Ya. Semoga kedamaian selalu tertimpa kepadamu, wahai 2 pembantu Rasulullah, wazir yang menolong beliau dalam melaksanakan agama selama beliau masih hidup dan yang melaksanakan urusan-urusan agama bagi umat beliau setelah beliau wafat, seraya mengikuti jejak beliau dan semua itu mengamalkan sunnah beliau. Semoga Allah membalas sebab kalian berdua dengan balasan yang baik, paling baik yang diberikannya kepada pembantu-pembantu seorang Nabi dan melaksanakan agama. Ya, itulah di antaranya. Kemudian sebaiknya dia kembali berdiri di dekat kepada Rasulullah di antara makam dan pilar, seraya menghadap ke arah kiblat dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Kemudian sebaiknya dia mengucapkan, Allahumma innaka qulta law annahu idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Allahumma qad sami'na qawlaka wa ata'na amraka wa qasadna nabiyyika mustajfi'ina bihi ilaika fi dhunubina. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah berfirman, sesungguhnya jikalau mereka menganiaya diri mereka untuk datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah dan Rasulmu, memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami telah mendengar firman-Mu, menanti perintah-Mu, mendatangi Nabi-Mu seraya meminta syafaat beliau agar engkau mengampuni dosa-dosa kami. Kemudian hendaklah dia mendatangi Raudhah, melaksanakan salat di sana, memperbanyakkan doa. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah, baina qabri wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara makamku dan mimbarku adalah salah satu taman-taman Raudhah. Sebaiknya dia berdoa di depan mimbar dan dianjurkan agar meletakkan tangan di atas bahagian bawah pusarnya. Ya, letak tangan kiam macam dia sembahyanglah. Sambil letak tangan begitu dan kita pun berdoa. Pada hari Khamis dia dianjur untuk mengunjungi makam syuhada di mana? Di Baqi' dan juga di Jabal Uhud. Sebaiknya dia melaksanakan salat subuh di Masjid Rasulullah, lalu keluar untuk berziarah kembali ke masjid melaksanakan salat zuhur hingga dia tidak melewatkan salat fardu secara berjamaah di masjid. Setiap hari dianjurkan untuk menuju Baqi', ya, setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Hal ini kerana Nabi SAW mengerjakannya. Sebaiknya dia menziarahi makam Hasan bin Ali. Di sana juga ada makam Ali bin Husain. Ya, Ali bin Husain Zainal Abidin. Ali bin Husain ni Zainal Abidin. Ya, Ali bin Husain, anak kepada Sayyidina Husain, yang mana Nabi Allah Sayyidina Husain yang dipenggal lehernya di Karbala. Jadi anak dia Zainal Abidin itu diselamatkanlah, dia orang bawa balik angkat ke Madinah. Ya, makam dia pada di situ. Ya. Selain itu sebaik dia melaksanakan salat di Masjid Fatimah, ya, Masjid Ali bin Husain Muhammad bin Ali Al-Baqir, Muhammad bin Ali Al-Baqir, ya, dan Ja'far bin Muhammad. Ya, Ja'far bin Muhammad. Ya, Ja'far Siddiq. Itu nama dia. Selain itu sebaiknya dia melaksanakan salat di Masjid Fatimah radhiyallahu ta'ala anha serta menjadi makam Ibrahim bin Muhammad, anak Rasulullah, ada dalam Baqi', ya, dekat dengan apa nama, dekat dengan Halimatus Sa'diyah, dekat makam dia, ya, dekat itu. Kalau kita masuk tengah, kita pergi atas sikit makam Sayyidina Husain, makam Sayyidina Osman. Sebelum makam Sayyidina Osman kita akan jumpa makam Imam Malik
kemudian makam Halimatus Sa'diyah, makam anak Nabi Ibrahim bin Muhammad. Itu dia. Dan makam Safiyah bibi Rasulullah. Safiyah dia ada asing. Safiyah Ummu Banin, ya, Ummu Banin dengan Atikah tu ada di depan. Kita masuk tu belah kiri ada 3 kubur. Tu dia ada tu, ya. Ini antara di situ kita semua melaksanakan di Masjid Fatimah lah, ya. Sekarang tak ada, kita tak jumpa, ya. Itu di antaranya, insya-Allah kita akan sambung kepada adab yang tersembunyi dan amalan batin. Kata-katalah sambung insya-Allah, ya. Begitulah sekali etika yang begitu banyak, doa-doa yang khusus, ya, kepada urusan ziarah Madinah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. سليم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.